Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua. Hari ini kita sambung kuliah kita yang berikutnya dalam bab pembentukan kontrak binaan, iaitu mengenai jenis-jenis kontrak. Terdapat beberapa jenis kontrak yang biasa dilaksanakan di Malaysia ni lah, iaitu lamsam, berdasarkan lukisan dan spesifikasi, lukisan dan serai bahan, lukisan dan jadual kenalan harga. Ukuran dan nilai ini berdasarkan untuk projek-projek yang rahsia lah, yang tidak dapat didedahkan kepada umum. Contohnya seperti penjara lah. Nanti kita tengok dia punya documentation apa yang perlu dilakukan oleh kontraktor ialah masukkan peratus dalam jadual kadar harga. Ada juga kos pembayaran ganti, tengki dan juga tengki projek. Okey, kita tengok satu-satu apakah dia jenis-jenis. Okey, untuk kontrak lamsam ada 3 lah, iaitu lukisan dan spesifikasi. Lukisan dan spesifikasi ni disertakan ialah dalam tender kita ada lukisan dan juga semua spesifikasi lengkap mengenai bahan-bahan yang digunakan, workmanship dia akan terangkan kat situ lah. Ni penyediaan kontrak ni lebih mudah lah, sebabnya kita tak payah pengiraan detail mengenai kuantiti. Just siapkan lukisan dan juga spesifikasi. Lepas tu butiran ringkasan dia senang je macam ni. Dalam situ kontraktor cuma perlu mengisi dengan harga lamsam. Contohnya ni membina sebuah sekolah 2 tingkat dan kerja-kerja berkaitan. Jadi sekolahnya 2 tingkat dia, tapi dia tak cakap pun nak pakai konkrit berapa, tak pernah cakap. Dia kontraktor nak hargakan ni, dia kena refer lukisan dan juga spesifikasi. Maknanya dia kena dekat luar lah, tak perlu ditunjukkan dalam tender. Ni contohnya ada rumah pam pun samalah, kena tengok lukisan. Yang ni dari segi penyediaan dokumen lebih mudah lah di pihak klien, sebab tak perlu nak pengiraan bagai-bagai kan. Jadi untuk kontrak jenis ini, bagi kontraktor yang berpengalaman, dia ada benefit sikit lah, sebab daripada projek yang lepas, daripada kiraan lantai, luas lantai ataupun bangunan sendiri, dia dah boleh buat anggaran lah kalau dah biasa. Tapi kalau yang baru tu mungkin kena buat pengiraan secara detail lah. Satu lagi ialah berdasarkan lukisan dan senarai bahan. Ini lebih mudah untuk kontraktor, sebab kontraktor kalau dia tak nak tengok drawing pun tak ada masalah, sebab kuantitinya kat sini. Dia dah masukkan ni. Contoh dia konkrit, kat sini bahan dia guna konkrit. Unit dia meter cube, dia punya kuantiti 500 contohnya. Jadi kontraktor masukkan kadar harga dan juga jumlah duit dia lah yang diperlukan untuk bahan ini. Jadi kalau ada perubahan kerja, kontraktor senanglah. Katalah ada tambahan, boleh je gunakan kadar harga ini untuk membuat tuntutan, dibandingkan dengan yang lagi satu ni, lukisan dan spesifikasi. Dia kontraktor tak masukkan kadar harga. Okey, tapi kat sini untuk lukisan dan spesifikasi dimasukkan jadual kadar harga atau schedule of rate, di mana dia dah ada harga kat situ. Kontraktor akan masukkan persen. Sekiranya ada perubahan, dia akan refer kat situlah untuk harga-harga tersebut. Yang ni harga yang dimasuk oleh kontraktor. Jadinya kalau kuantiti, katalah bila kira-kira kuantiti yang dituntut tu lebih daripada kuantiti dah sini, pun tak jadi masalah, sebab lukisan ni macam tu, dibina pun macam tu, kita claim berdasarkan yang sebenar lah. Kadang-kadang ada kesilapan semasa pengiraan. Ini cara mendapatkan kuantiti ni kita akan belajar dalam bab 8 lah. Lepas tu kita ada juga berdasarkan lukisan dan jadual kadar harga. Kat sini ada jadual kadar harga lah ni. Contohnya kerja-kerja pipe. Biasanya ni kerja-kerja untuk maintenance. Kita tak tahu yang rosak apa, tapi kita panggil vendor, atau maknanya satu lantik kontraktor. Katalah setahun ini kerja pipe ni kita tawarkan kepada kontraktor, panggil kontraktor, masuk dengan beginilah kadar harga dia. Jadi kalau ada kerja, katalah pipe rosak, ni contohnya ganti pipe, kerja pipe kat sini dia akanlah harga bekal berapa, harga roboh berapa, harga roboh guna semula, pasang sahaja. Ni kena harga-harga yang macam ni lah. Jadi kontraktor akan claim berdasarkan harga ni dan juga kerja yang dilaksanakan, maintenance yang tersebut lah. Okey.
Lepas tu kita ada juga kontrak jenis ukuran dan nilai. Ini contoh-contohnya ialah untuk projek rahsia. Sepertinya penjara ataupun bank lah, takkan kita nak panggil tender. Oh, ini adalah kita punya susun atur kat mana nak laluan menantikan semua. Jadi tak ada rahsia, boleh lari penyenayah. Jadi ini dirahsiakan. Cuma ada kadar harga macam ni lah ni. Kata nak buat tembok. Kat sini dia ada kadar harga, kontraktor masukkan percentage je. Jadi bila projek tu dilaksanakan, drawing tu akan ditunjukkan pada kontraktor. Jadi dalam rahsia lah maknanya. Contohnya nak buat lorong macam ni. Kontraktor jangan tahu, dia tak akan dedahkan lukisan tu kepada umum. Okey. Jadinya claim dia adalah berdasarkan kerja yang dilaksanakan. Satu lagi cara ialah kos pembayaran ganti. Jenis kontraknya ialah kos pembayaran ganti. Kos pembayaran ganti maksudnya ialah ni. Kos bahan, harga gaji, jentera dan equipment. Maknanya modal yang dikeluarkan oleh kontraktor tu, kos pembayaran ganti, dia ada 3 jenis. Satu, yuran tetap lah. Ini kita ada contoh lah. Nak terangkan sebenarnya senang dengan contoh kan. Ni kita ada yuran tetap, peratus yuran dan juga yuran sasaran. Okey. Ni yuran tetap ni kita dah tetapkan lah yuran dia. Ni contoh dia. Ini ialah kos pembayaran ganti. Bahan 150,000, gaji 70,000, loji dan jentera 10,000. Jadi total dia ialah 230,000. Jadi ini kita dah tetapkan lah yuran dia 50%. Jenis yuran tetap 50%. Jadi kos projek ni lah 230,000 campur 50,000 yuran tetap. Maknanya tak kisahlah lambat ke cepat ke, dia tetapkan kontraktor akan mendapat bayaran segini untuk yuran dia. Okey, jadi tak kisahlah dia naik ke turun harga untuk kos pembayaran ganti. Sebab kos pembayaran ganti ni berdasarkan kerja-kerja yang dilaksanakan sebenar kan. Kontraktor tetap dapat 50,000. Di sini ada beberapa kebaikan dan keburukan lah nanti kontraktor mungkin tidak mengambil kisah mengenai pembaziran sebab dia tetap dapat 50,000 dan dia mungkin tidak mengejar masa. Yang ini pakai peratus yuran. Peratus yuran ni dia ada tema lah, suka ikut perjanjian awak sama ada peratus ni tentukan awal lah berapa persen, 15%, 20% ke apa benda. Jadi dia akan berdasarkan peratus. Katalah kos pembayaran ganti 230,000, kita darabkan dengan 15%. Jadi dapat yuran dia ialah 34,500. Jadi total up ialah 264,000. Yang ini sebenarnya pada pendapat saya dia lebih banyak keburukan lah. Sebabnya kontraktor lagi tidak menjaga. Lagi banyak dia buat kos pembayaran ni, kos modal semua. Lagi banyak bayaran dia dapat sebab gunakan persen. Dari segi kerugian, saya rasa ni kerugian kepada klien adalah besar lah ni. Okey, satu lagi ialah kos yuran kos pembayaran ganti campur dengan yuran sasaran. Kat sini ni lebih baiklah saya rasa berbandingkan dengan yuran tetap dan peratus yuran. Sebab yuran sasaran ni kita katakan, okey, katalah dia target kita 230,000. Sekiranya kontraktor dapat siapkan dengan kos dia kurang daripada 230,000, kita akan bagi dia berapa sekian-sekian peratus. Ataupun kita akan bagi 10,000 ekstra. Macam itulah. Ataupun katalah dia melebihi. Kalau dia lebih tapi kita akan tolak sikit lah. Kita bagi tahu dalam tema-tema kontrak tersebut lah. Jadi kontraktor ataupun dari segi masa. Kita kan kadang-kadang ada projek nak cepat kan. Nak setahun. Mesti siap. Katalah kontraktor dapat siapkan kurang daripada setahun. Kita akan bagi yuran sekian tambahan. Macam tu Jadi yang ini mungkin kontraktor akan kejar untuk dapatkan nilai yuran yang tinggi. Jadi kita dapat kerja yang lebih cepat dan juga kos yang lebih baiklah, lebih kurang daripada yang kita anggarkan. Okey? Lagi satu ialah tengki projek tadi Tengki projek. Tengki projek ni ialah tengki kontrak ni ialah tengki tu maknanya kontraktor akan klien akan melantik kontraktor. Jadi kontraktor tu yang akan melantik subkontrak yang buat pembinaan dan juga design dengan kontraktor pembinaan dilantik oleh satu kontraktor yang kita pilih lah.
untuk menjalankan projek itu. Jadi macam klien tak payah nak pening-pening pasal macam mana mereka bentuk atau macam mana, dia kontraktor tu akan handle untuk kedua-duanya. Okey, lagi satu, bila kita buat kontrak ni biasanya ada pertikaian lah di antara kontraktor dan juga klien. Jadi semuanya mesti diselesaikan. Ada dalam tender memang dah dinyatakan apa perkara-perkara berkaitan kontrak, pada pertikaian refer kat situ. Ada benda kadang-kadang memang tak boleh nak diselesaikan. Jadi kena bawa ke pihak yang lain lah supaya dapat diselesaikan perkara itu. Sepatutnya semua orang, sebaiknya kontraktor dan juga klien ni dia kena bekerjasama lah. Kalau boleh selesaikan secara baik, kita selesaikan secara baik supaya tidak berpanjangan. Okey. Dia ada dua kaedah lah, sama ada selesaikan secara pertikaian alternatif ataupun tradisional. Tradisional ni secara mahkamah lah. Bila mahkamah tu maksudnya dia akan menjadi, kosnya akan semakin tinggi, berpanjangan, sampai masuk bertahun-tahun lah macam tu lebih baiknya kita mula runding secara biasa dululah, biasa dengan klien dan juga kontraktor, tengok refer tema dalam kontrak, lepas tu ikut budi bicara, macam tu lah. Tapi ada setengah perkara kita memang kadang-kadang tak boleh ni. Ni tak boleh ni, nanti kita rugi di antara sama ada klien ataupun kontraktor lah yang akan tak setuju kan. Jadi kita lantik pengantara mediator lah yang akan bincangkanlah bersama-sama. Dia macam jadi orang tengah lah ni, mediator ni, mengenai isu-isu pertikaian tersebut. Jadi semua akan cerita, tapi tak bolehlah lantik orang yang bias kepada satu pihak. Maknanya orang tengah yang boleh menyelesaikan masalah tersebut lah. Tapi yang kita lantik mediator tu tidaklah berkuasa membuatkan keputusan. Dia bergantung kepada hasil perbincangan di antara kedua belah pihak. Jadinya dia macam pengaman lah. Mengamankan dua pihak yang bertelagah. Yang ini murah lah sebab kita mungkin panggil orang-orang yang dipersetujui oleh kedua belah pihak. Yang mungkin tak ada kos pun kadang-kadang kan. Kalau ada kos pun mungkin tak banyak lah. Okey. Lepas tu kita ada timbang tara. Timbang tara ni kalau dalam kontrak dia ada clause mengenai timbang tara. Kat situ mungkin kat situ pegawai penguasa boleh menamakan kat situlah timbang tara dia yang dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak lah. Timbang tara ni bukan orang-orang biasa-biasa lah. Tak macam mediator tadi tu dia bukan orang biasa-biasa. Maknanya memang peguam lah yang peranan dia sebagai peguam. Ya sama jugalah lantikan dia tidak boleh penimbang tara ni tak boleh dilantik daripada orang yang berpihak kepada satu pihak. Maknanya orang yang berkecuali lah ni. Yang ini boleh masing-masing akan mengeluarkan pendapat, isu, bukti kepada penimbang tara. Penimbang tara ni yang akan menimbangkan lah sama ada siapa yang betul, siapa yang salah untuk kedua-dua belah pihak tersebut Okey, itu adalah timbang tara. Lepas tu ada akta identifikasi dan pembayaran dalam pembinaan. Ini adalah akta yang barulah. SIPA 2012 diperkenalkan. Ini adalah berkaitan pembayaran sebab biasanya dalam kita melaksanakan projek kadang-kadang biasanya kontraktor lah yang menjadi mangsa tak dibayar. Jadi akta ni adalah untuk membela kontraktor lah supaya mendapat bayaran daripada kita punya klien Yang ini tapi prosesnya tak macam mahkamah lah, masa yang lama. Dia sekejap je dalam tempoh 45 hari saja. Maknanya isu berkaitan bayaran tu dah selesai. Ini berkaitan kaedah gagal pembayaran, bayaran bersyarat ataupun tiada bayaran yang telah dibuat oleh klien kepada kontraktor. Ini awak boleh refer lah kepada awak punya modul bagaimana perjalanan awak punya proses SIPA kat sini
Okey, kalau mahkamah ni dia kos dia lebih mahal tadi saya cakap. Jadi kalau kita ada kontrak nanti, seboleh-bolehnya kita ambil lah yang meditasi ataupun perbincangan klien dengan kontraktor yang lebih murah dan juga masanya lebih cepat lagi ya. Okey tu bila kita dah ada pertikaian, kadang-kadang pertikaian boleh diselesaikan, tapi ada ketikanya projek kontrak tu kena dimansuhkan. Ni ada maknanya kedua-dua belah pihak akan dilepaskan daripada tanggungjawab dalam pelaksanaan kontrak tersebut lah ni. Ni pecah kontrak Pecah kontrak ni sekiranya mana-mana pihak yang berada dalam tempoh perjanjian kontrak melanggar atau menolak mana-mana syarat. Tidak dapat mematuhi apa yang telah dinyatakan di dalam kontrak. Jadinya boleh dimasukkan lah. Sebab tu bila kedua-dua pihak sepatutnya faham apa kandungan dalam kontrak tersebut. Kalau tak ikut, dah marah sangat, tak ikut memang ternyata dia kata dalam syarat kontrak clause sekian-sekian tidak dipatuhi, amaran telah diberikan bagai-bagai tu, kita boleh masukkan kontrak tersebut Okeynya contoh sebagai contohnya spesifikasi bahan binaan yang digunakan tidak sama dengan yang asal dan kontraktor gagal memenuhi kontrak asal untuk menyebabkan berlakunya pecah kontrak. Jadinya kita dah tegur, klien dah tegur tak nak bahan buk tak sama, degil juga, nak juga buat tu, bolehlah kita buat pecah kontrak kat situ Pelaksanaan sempurna dan tidak ada kecacatan. Ni maknanya dah siap kerja. Kontraktor dah siapkan kerja, dah serah kepada klien pun berpuas hati. Jadi masuklah kontrak tu dah tamat. Sebab kedua pihak telah berpuas hati, dua-dua telah, seorang dapat bayaran, seorang dapat bangunan contohnya lah. Apabila kedua-dua pihak dikecewakan ni oleh perkara yang bukan disebabkan oleh kedua-dua pihak. Contohnya berlakunya banjir ataupun lokasi kita tu kata dekat tepi pantai, ada tsunami berlaku kat situ. Jadi memang tanah pun dah tak ada dah, atau projek yang sedang dilaksanakan dah habis dah. Maknanya itu pun boleh dimasukkan sebab dah tak boleh buat lah benda yang dah tak ada di luar kawalan mereka lah. Ataupun dua-dua pihak bersetuju. Bersetuju, okey, seorang kata ada masalah macam ni, seorang kata okeylah tak apalah, projek ni kita batalkan saja ataupun ganti dengan projek yang lain. Maknanya tak ada perbalahan yang sampai pergi mahkamah lah. Ini pun maknanya projek yang asal tu boleh dimansuhkan. Okey. Remedi. Ni bila kita ada buat kontrak, kadang-kadang tadi dah ada pertikaian, dah boleh masukkan, dan juga ada kemungkinan kontrak tu, dia ada banyak cara lah untuk menangani kemungkinan kontrak ni, sama ada membuat remedi ataupun ganti rugi. Dalam kemungkinan kontrak ni kita boleh buat ialah menamatkan atau membatalkan kontrak. Jadi samalah, masukkan, tamatkan atau batalkan kontrak tersebut Ini ikut Seksyen 40 Akta Kontrak 1950. Apabila suatu pihak bagi suatu kontrak enggan melaksanakan atau telah tidak membolehkan dirinya dari melaksanakan janjinya pada keseluruhannya, maka penerima janji boleh menamatkan kontrak. Yang ini boleh tamatkanlah. Ganti rugi pampasan. Ini ikut Seksyen 74 Akta Kontrak 1950. Boleh juga membuat bayaran ataupun ganti rugi kepada mahkamah yang tentukanlah jumlahnya. Ini ganti rugi atau pampasan sekiranya ada kemungkinan kontrak. Kadang-kadang ada juga kes yang mana bila dia tak buat laksanakan tu, kita katalah awak nak gunakan nak buat, contohnya nak buat pavement ataupun dataran kejat dekat awak punya pembinaan premix ataupun dataran konkrit lah. Tapi dia buat nipis, tak menepati dia punya ni. Jadinya mungkin boleh dikurangkanlah bayaran macam tu disebabkan oleh ganti rugi lah, tak melaksanakan sebagaimana yang dikehendaki dalam kerja. Okey, pelaksanaan spesifik boleh juga dibuat. Ni arahan mahkamah lah. Secara mahkamah yang bagi arahan. Dan juga instruksi. Ini arahan mahkamah membetulkan salah laku punca daripada kemungkinan kontrak tersebut. Ni mahkamah yang keluarkan perintah supaya sama ada berhenti kerja tu ataupun teruskan ataupun perbaiki. Ini arahan mahkamah. Itu pun sebenarnya ini adalah proses-proses di mana tak boleh buat perbincangan lagi. Kalau boleh
kontraktor dan juga klien sebenarnya mempunyai hubungan yang baik supaya projek tu berjalan lancar lah, tak ada masalah satu, jikanya ada kemungkinan kontrak ni kita buat quantum merit. Ini mahkamah yang menentukan lah ganti rugi yang musabah berdasarkan kerja-kerja yang telah dilaksanakan oleh kontraktor. Okey, itu aja kelas hari ini. Kita ada kuis di author saya akan buka pukul 5 hingga 5 suku. Subjektif. Boleh layari author lah untuk jawab soalan tu, jawab dekat situ juga. Okey, kalau ada apa yang tak faham boleh tanya saya melalui WhatsApp ataupun komen je dekat YouTube saya ni. Itu je untuk hari ni. Kita jumpa lagi untuk kuliah yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.